Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya untuk membentang tajuk sejarah alam dan manusia, yang membincangkan banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi siri yang kelima ini, perbincangan adalah berkaitan dengan manusia awal di bumi, atau dikenali juga sebagai zaman prasejarah. Manusia awal di bumi. Manusia awal di bumi. Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat keempat. Manusia diamanahkan sebagai khalifah di atas muka bumi. Selain daripada bentuk fizikal yang menarik, manusia dikurniakan akal untuk menilai dan memilih jalan kehidupan. Manusia juga dipandu oleh rasul-rasul dan kitab-kitab bagi menjalani kehidupan di dunia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Namun begitu, ahli sejarah barat membuat teori mengatakan bahawa manusia awal terlalu primitif. Adakah teori tersebut tidak bertentangan dengan fakta Al-Quran dan Al-Hadis? Manusia awal menurut teori sejarah barat. Menurut teori sejarah barat, zaman manusia awal dikenali sebagai zaman prasejarah. Zaman ini terbagi kepada 4 peringkat. Pertama, zaman Paleolitik, antara 2,5 juta tahun sehingga 8,000 tahun sebelum Masehi. Kedua, zaman Mesolitik, antara 12,000 tahun sehingga 4,000 tahun sebelum Masehi. Ketiga, zaman Neolitik, antara 10,000 tahun hingga 2,000 tahun sebelum Masehi. Keempat, zaman Logam, antara 3,500 tahun sehingga 500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Paleolitik, manusia dikatakan hidup secara primitif. Mereka tidak tahu menggunakan sumber alam. Mereka hanya tahu menggunakan batu dan kayu berasaskan fungsi sahaja, yaitu digunakan sebagai mempertahankan diri dari binatang buas dan mencari makanan sahaja. Makanan mereka ialah haiwan dan tumbuhan liar sahaja. Pada mulanya mereka makan daging mentah, sebelum mereka tahu cara mendapatkan api. Mereka mendapat ilham dengan melihat petir. Kemudian mereka mendapat api dengan menggeserkan 2 biji batu. Mereka bertelanjang sebelum tahu membuat pakaian. Manusia zaman Paleolitik menjalani kehidupan secara nomad, yaitu berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebahagian yang lain tinggal di gua-gua. Untuk membuktikan wujudnya zaman Paleolitik ini, ahli sejarah telah menemui beberapa jenis fosil manusia seperti tengkorak dan tulang-tulang kerangka. Hasil kajian daripada penemuan ini, mereka merumuskan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 4 spesies manusia yang mendiami dunia pada zaman Paleolitik, iaitulah Pithecanthropus erectus atau Caveman, Sinanthropus Pekinensis, Peking Man, Homo neanderthalensis atau Neanderthal Man, dan Cro-Magnon. Berikut adalah beberapa ilustrasi yang dibuat oleh ahli sejarah barat untuk menggambarkan wajah spesies manusia awal. Berikut pula ilustrasi ahli sejarah barat tentang gaya hidup manusia zaman prasejarah.
Di akhir zaman Paleolitik berlakunya zaman air batu terakhir, iaitu zaman Holocene. Disebabkan oleh cuaca yang terlalu sejuk, manusia mula mencari perlindungan di gua-gua. Zaman perubahan itu dikenali sebagai zaman Mesolitik. Mengikut ahli sejarah, zaman Mesolitik berlaku dalam tempoh yang tidak lama. Apabila berlakunya penggelesiran, manusia memulakan gaya hidup baru yang lebih baik. Zaman ini dikenali sebagai zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik, manusia mula tinggal secara berkelompok di pinggir-pinggir sungai. Mereka membuat pondok daripada kayu. Mereka mula membuat pekerjaan untuk sadar diri. Pekerjaan pertama yang dilakukan ialah pertanian dan menternak binatang. Mereka mula mencipta beberapa peralatan seperti cangkul, sabit, beliung daripada batu dan kayu. Barang kemas seperti cincin, anting-anting dan rantai daripada batu. Barang-barang dapur seperti daripada tembikar, serta alat pengangkutan seperti roda dan rakit. Kelemahan teori sejarah barat. Gambaran manusia awal yang menghuni bumi sebagaimana yang digambarkan oleh teori sejarah barat sangatlah mengelirukan kerana terdapat banyak kelemahan. Antaranya ialah: pertama, teori sejarah barat tidak menerangkan asal-usul kejadian manusia dengan jelas. Adakah mereka menerima teori evolusi Darwin yang mengaitkan kejadian manusia hasil daripada evolusi haiwan dan menyamakan spesies manusia dengan spesies kera atau monyet? Dalam mata pelajaran sejarah, teori evolusi Darwin ini disembunyikan kerana ia mendapat tentangan daripada golongan agamawan. Walaupun ramai yang menolak teori ini, tetapi mereka masih boleh menerima teori manusia purba yang dikaitkan dengan teori ini. Kedua, bagaimanakah ahli sejarah barat membuat ilustrasi tentang wajah manusia purba, sedangkan fosil yang ditemui berupa tulang dan tengkorak sahaja? Kulit dan daging mustahil ditemui. Adakah hasil imajinasi mereka ini boleh dipercayai? Manusia awal menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran dan Hadis bahawa Dialah yang mencipta manusia. Manusia pertama diciptakan ialah Nabi Adam AS. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam AS, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Surah An-Nisa ayat pertama. Kesimpulan. Fakta yang jelas tentang manusia awal yang menghuni bumi terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ianya cuba diseleweng oleh teori sejarah atau teori sains barat yang menggambarkan bahawa manusia awal sangatlah primitif. Teori yang diciptakan ini telah berjaya disebar ke seluruh dunia dan ramai yang mempercayainya, termasuklah orang Islam. Sepatutnya teori barat yang jelas merendahkan martabat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik dan ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi ini ditolak oleh semua orang kerana teori sejarah barat ini tidak bersandarkan kepada bukti yang kukuh. Sebaliknya Al-Quran dan Al-Hadis telah menerangkan fakta sebenar kejadian manusia sejak manusia pertama lagi. Ikutilah siri seterusnya sifat Nabi Adam AS dan manusia awal di bumi.
menurut fakta Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi yang belum like, share dan subscribe, dipersilakan tekan butang like, share dan subscribe di bawah bagi membantu penyebaran ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.